warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabal afiyah. Waftah lana ya Allah kulla abwabil ilm. Ya akramal akramin wa ya mujibas sailin wa ya rabbal alamin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari ke berapa? 34. Nah, hari 34, dan bait yang kita akan baca ialah bait yang ke-104, iaitu 1415, dua bait yang terakhir untuk penutup bab al-mausulat. Lepas itu kita akan masuk insya-Allah al-mu'arrafu bi adat at-ta'rif. Al-mu'arraf bi adat at-ta'rif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kadzaka hadfu ma biwasfin khufida, kadzaka hadfu ma biwasfin khufida ka'anta qadin ba'da amrin min qada, kadza alladhi jurra bimal mawsul jar kamurra bil ladhi marartu fahuwa bar. Apa nak syair tu jumpa? Tak batuk. Baik, kita ulang nah baik ni. Kadzaka hadfu ma biwasfin khufida ka'anta qadin ba'da amrin min qada, kadza alladhi jurra bimal mawsul jar kamurra bil ladhi marartu fahuwa bar. Dan demikianlah, begitulah. Kalau bahasa utara dia kata lagu tu lah, lagu tu lah. Demikianlah apa? Hadfu ma biwasfin khufida. Hadfu ay hadfu ma. Hazaf apa? Hazaf al-aid ma biwasfin khufida. Barang yang biwasfin, dengan wasaf itu dikhafatkan. Maknanya apa? Dhabit ma biwasfin khufida itu ialah sesuatu yang diidafatkan. Artinya dhamir yang dia menjadi aid, yang syaratnya diidafatkan kepada isim fa'il. Ini syarat apa ni? Syarat untuk dia boleh dihadzaf. Faham tak? Masih lagi dalam isu hadzful aid. Jadinya begini. Bait ini sebenarnya untuk melengkapkan full aid. Kita telah pun membaca alhamdulillah fi al-ayyam al-madiyah qad qara'na an hukmi hadzfil aid marfu'an kana au mansuban kana. Mansub, marfu', mansub kita dah pun baca. Dengan hukum hakamnya yang begitu complicated dan kompleks. Nampak? Seminggu yang tu. Kadzaka, lagu tu lah, macam itulah hadzfu. Artinya sekarang ini kita masuk dalam bab ataupun dalam fasal bahagian nak cerita hadzaf aid al-majrur.
Artinya yang telah lalu itu kita cerita tentang, kita bincang tentang, musannif memberikan kita maklumat tentang hadful a'id al-marfu' wa hadful a'id al-mansub. Yang ni nak tahu kena ulang balik lah sendiri, tengok dalam, dengar dalam audio. Kita tak ulang dah sebab dia terlalu complicated dan juga kompleks, terutamanya yang mansub tu. Jadi sampai hari ini sebagai penutup, begitulah, demikianlah hadfu ay hadful a'idil majrur. Dhabit macam tu. Hadful a'idil majrur, menghazafkan a'id yang majrur, ma biwasfin khufida, yang tu sebenarnya merupakan syarat. Ibarat lagu ni menunjukkan, tulis di atas kalimah biwasfin khufida itu, mesti idhafat itu ialah idhafat a'id itu ataupun dhamir itu kepada ismil fa'il. Itu di antara syarat awal pada isim fa'il. Wasfin itu ismul fa'il. Ka'anta qadin, seperti ayat Al-Quran nanti akan dimaklumkanlah. Dalam surah Taha ayat 72 kan firman Allah Subhanahu wa taala, faqdi ma anta qadin. Jadi diambil sekeratlah, ka anta qadin, kan qadin itu takdirnya qadihi. Qadihi. Jadi ka anta qadin ba'da amrin min qada. Jadi ba'da amrin min qada ini ialah nak cerita kata ayat Al-Quran ka anta qadin ini ialah setelah ada fi'il amar daripada kalimah fi'il madinya qada. Kan ayatnya lengkap faqdi. Faqdi itu hukumkan. Faqdi, hukumkanlah. Ma anta qadin, takdirnya ma anta qadihi. Jadi kadzaka hadfu ma biwasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada. Nanti adalah semua diterangkan. Ini kita ringkaskan dulu pemahaman dia. Faham? Mafhum mubasyarah dulu. Mubasyir. Ke atas bait-bait ni. Wa kadzal ladzi. Jadi kita pegang bait yang 104 itu ialah jar bil idhafah. Jadi umumnya jar bil idhafah dengan syarat-syaratnya. Dijarkan dengan secara idhafat. Jadi andai lengkap syarat, a'id itu boleh dibuang. Faqdi ma anta qadin ay ja'a alladhi anta qadihi. Nampak tak? Dhamir dia tak ada di situ. Boleh dibuang. Kadzal ladzi, kadza, apa maksud kadza? Dhabit dia kadza yuhdzaful a'idil majrur. Begitulah dia dihadzafkan, boleh dihadzafkan, harus dihadzafkan a'id yang majrur. Ni bentuk yang kedua nah. Alladhi jurra bimal mausul jar. Yang dijarkan, alladhi jurra itu yang dijarkan, artinya dengan a'id, dengan dhamir ataupun a'id yang nak kembali kepada mausul. A'id itu dia dijarkan dengan apa? Bimal mausul jar. Dengan apa yang dijarkan dengan isim mausul, dia pun jar dengan huruf jar tu juga. Maksudnya, kalau huruf jar tu kita kata ialah ba, nanti yang mengejarkan a'id ataupun dhamir tu ba juga. Faham tak? Nanti adalah contoh, janganlah memang kita tak maulah beritahu awal semua. Jadi tak suspend. Contohnya ginilah, kita cerita bila lagi duduk terpinga-pinga pula. Marartu billadhi, itu yang dimaksudkan dengan kadzalladzi jurra bimal mausul jar. Begitulah yang dijarkan dengan apa yang isim mausulnya dijarkan, dia dijarkan dengan itu juga, a'id itu. Maksudnya kalau marartu billadzi, maksud dijarkan dengan apa? Dengan ba. Marartu billadzi. Jadi apa yang dijarkan dengan isim mausul itu
Marartu billadhi marartu bihi. Dia pun dijarkan dengannya juga. Kalau bi, huruf jar ba. Bihi, huruf jar ba lah. Ha? Itu maksud dia nak abang. Jadi kita boleh buanglah bihi itu. Nak cerita kata boleh hadaf aid, boleh hadaf dhamir, boleh kita sebut marartu billadhi marartu. Cukup dah. Syarat melengkapi. Kadzalladzi jurra bimal mausul aja kamurra billadzi marartu fahuwa bar. Cumanya untuk yang majrur dengan idhafah syaratnya seperti bait 104. Yang majrur bil jar dia ada syarat tambahan, iaitulah dia mesti dengan huruf jar yang sama antara isim mausul dengan aid. Dengan dhamir yang menjadi aid itu hurufnya sama. Jadi kesimpulannya dia ada 3 syarat. Dia mestilah ittifaq sama dari sudut 3 benda. Pertama, ittifaq lafzan. Dia sama dari sudut lafaz. Kan? Kemudian ittifaq ma'nan. Lafaz ni apa dia? Kalau huruf jar ba lah. Nampak tak? Lafzan pada lafaz. Kalau yang kedua syaratnya ittifaq ma'nan. Sama dari sudut makna. Walaupun sama dari sudut lafaz, tapi dari sudut makna berbeza. Satu ba' lil ilsaq. Satu ba' lagi lil sababiyah. Tak mau juga. Tak boleh. Kena complete 3 syarat tu. Jadinya tuan-tuan dan puan, ada yang sangkut ke? Tak ada, alhamdulillah. Itu baru 2 kita sebut, kan? 3 syarat tu, satu lagi ittifaq al-amil. Amilnya mesti sama. Faham tak? Amil ni biasanya kalimah fi'il tu lah. Sebab itu dia kata kamurra billadhi marartu. Amil tu ialah kalimah murra billadhi marartu, sama tak? Murra marartu. Benda yang sama. Maknanya dalam contoh ini dalam fi syatr tsani min al bait, dalam syatr yang kedua daripada bait 105 tu, bahagian kedua tu, kamurra billadhi marartu fahuwa bar, di situ sudah ada merangkumi 3 syarat untuk membolehkan aid atau dhamir pada majrur yang menggunakan huruf, ada di situ ketiga-tiganya. Untuk aid itu dihadaf dan dibuang, boleh. Apa dia? Ittifaq lafzan, ittifaquhu ma'nan, ittifaqul amil. Mana ittifaq lafzan? Billadhi murra billadhi marartu bihi, takdir dia. Jangan tengok hak tak ada. Jangan tengok hak ada. Dia kena tengok yang asli, asal takdir. Murra billadhi marartu bihi. Baik. Billadhi huruf jar. Marartu bihi huruf jar. Itu ittifaq lafzan. Ittifaq maknan. Antara bi pada mausul dengan bi pada aid dari sudut makna sama. Ba lil ilsaq. Kemudian syarat yang ketiga ialah ittifaq al-amil. Amil sama. Mana dia? Tu kalimah fi'il. Murra. Lalulah oleh kamu. Pergi lalulah oleh kamu. Billadhi, dengan orang yang marartu bihi, telah lalu oleh aku dengannya. Faham tak? Ba lil ilsaq. Ilsaq ni mana apa? Berdempek. Fi'il amar. Lalulah oleh kamu, hang kena lalu dengan orang yang, maknanya hang kalau lalu ni ilsaq, hang kena serentak dengan orang tu. Dengan orang yang mana? Marartu bihi, yang mana aku pun lalu serentak duduk melekat dengan dia. Maknanya kita pergi serentak. Jadi dalam syatr tsani ini lengkap 3 syarat. Baik, ini jangan bimbang, mafhum mubasyarah kepada bait. Kita kena terang juga, kalau tidak dia jadi tikus. Tikus harap kata apa? Tikus harap kata apa? Lupa. Fa'run. Al-fa'ru
Yanzur ilal hadid. Al-fa'ru yanzur hadid. Tikus tengok besi. Nak abang kata tak faham. Kita tak nak begitu. Baik. Kita baca syarah. Qala asy-syarihu lamma faragha minal kalami 'ala ad-dhamir al-marfu'i wal mansubi. Nampak? Tak kala telah selesailah perbahasan 'ala ad-dhamir, atas dhamir. Dhamir itu maksudnya aid, aid yang dimahdhufkan. 'Ala ad-dhamir al-marfu'i wal mansubi syar'a fil kalami, bermulalah perbahasan perbincangan 'ala al-majrur, maksudnya ay 'ala al-'aidil majrur. Yang tadi 'ala al-'aidil marfu'i wa 'ala al-'aidil mansubi syar'a fil kalami 'ala al-'aidil majrur. Dia mula nak bincang tentang aid yang nak hadaf, aid yang majrur pula. Itu contoh dia. Kalau nak lengkap lagi, dia kena cakap gini. Nak takhsih lagi lah, tapi dia tak sebut. Ini kita punya pandai-pandai. Lamma faragha minal kalami 'ala ad-dhamir 'ala ad-dhamir al-'aid al-mahdhuf al-marfu'. Itu dah. Panjang cerita kan. Wal mansubi syar'a fil kalami 'ala ad-dhamir al-majrur al-'aid al-mahdhuf pula dah. Ini sekarang ni. Wa huwa, dan ianya, imma ay yakuna majruran bil idafati, sama ada bahawa adalah ianya apa? Aid itu, dhamir itu majruran bil idafah, dijarkan dengan idafah, au bil harfi, ataupun majruran bil harfi. Maknanya ada dua jenis. Ada dua jenis, jar dengan huruf ataupun jar dengan idafah. So dalam kedua-dua bait tadi, secara tidak langsung sudah wujud semua benda-benda yang dinyatakan itu. Baik. Fa in kana majruran bil idafati. Kita kadang-kadang kita baca kitab kan, kita tak sabak ni, mana dia contoh? Sabak. Contoh ada setelah itu. Itu menunjukkan kata kita keterujaan kita kepada ilmu. Tahniahlah. Maka jika adalah ia apa? Dhamir al-a'id yang kita nak mahdhufkan itu majruran bil idafah, dijarkan dengan secara idafat, lam yuhdhaf. Pada dasarnya tak boleh hadaf. Pada dasarnya tak boleh hadaf. Illa idza kana majruran bi idafati ismi fa'ilin bi ma'na al-hal aw al-istiqbal. Ini yang ditambahkan oleh Ibnu Aqil, yang tidak dinyatakan pada zahir kalamil musannif. Kecuali apabila adalah ianya dijarkan dengan secara idafat kepada isim fa'il, itu ada. Iaitulah kadzaka hadfu ma bi wasfin khufidha. Bi wasfin itu, dan wasa itu khufidha. Bima'na al-hal, dengan makna al-hal, awil istiqbal. Yang tu kurang jelas. Ini ditambah bagi jelas, dia syarah bagi jelas. Iaitu kurang jelas. Bukan tidak ada. Kalau kita korek dalam contoh, ka'anta qadin ba'da amrin min qadha, insyaAllah akan ada. Jadi syarat tambahan isim fa'il itu mesti dengan makna hal atau al-istiqbal, sekarang ataupun akan datang, in future. Now or in future, sekarang ataupun akan datang. Contohnya, ini contoh bagi orang yang bertanya tentang contoh-contoh yang tidak sabar-sabar lagi. Ja'al ladzi ana daribuhul ana aw ghadan. Al-an menunjukkan sekarang. Al-hal, al-an tu. Ghadan ialah al-istiqbal. Telah datanglah oleh orang yang mana? Ana daribuhu al-an. Akulah orang yang memukulnya, bihi tu nya alladhi al-an, sekarang. Hak mana yang boleh buangnya kalau cukup syarat? Yang dikatakan a'id majrur tu ialah satu set ba dengan ha tu, bihi tu. Fataqulu jaa alladhi ana daribun
bihadfil ha. Dia kata dengan hadafkan ha, sebenarnya bihadfi al-jar wal majrur biqaulin wahid. Ha? Mana? Silap. Jar majrur pada. Ja allazi ana daribun. Afwan. Bukan huruf jar. Nampak tak kita akan keliru pada ana daribuhu tu. Dia jauh dalam kitab, dia letak jauh, nampak dalam kitab yang anak pegang ni. Dia nampak macam jauh sikit, macam bihi. Sebenarnya ja'al ladzi ana daribul an fataqul, maka kamu sebut ja'al ladzi ana daribun. Dhamir yang dibuang ialah daribuhu tu. Asalnya daribuhu, darib itu wasfun, isim fa'il. Syarat pertama. Idafat ha kepada dia. Jadi mudhaf daribun, hu mudhafun ilaih. Nampak tak contoh? Jadi itu syarat dia. Kemudian dia mesti dengan makna al-hal atau al-istiqbal. Dalam arti kata tak boleh dalam bentuk apa? Kalmarin. Baik, tengok contoh. Bihadfil ha yang tu. Dan ada al-kalam mama. Wa in kana majruran bi ghairi dhalik. Dan jika adalah ianya dijarkan, apa dia? Aid ataupun dhamir itu, ataupun wasaf tu, dijarkan bi ghairi dhalika, dengan selain daripada yang itu, artinya dijarkan wasaf itu dengan selain daripada apa? Selain daripada idafah kepada wasaf. Makna majrur tu bukan dengan wasaf. Bi ghairi dhalika lam yuhdhaf. Contoh dia, ja'al ladzi ana ghulamuhu. Itu bukan wasaf. Maknanya aid itu, dhamir itu dijarkan bi ghairi dzalika, dengan selain daripada yang demikian itu. Demikian itu al-wasfu dalam matan tadi tu. Sepatutnya daribuhu tadi ni tempat itu jadi ana ghulamuh. Maka tak boleh dhamir ataupun aid itu dimahzufkan, dihadafkan. Au ana madrubuhu. Madrub wasaf juga, tapi dia isim maf'ul, tak boleh. Ataupun ana daribuhu amsa. Aku orang yang memukulnya amsa, kemarin. Sedangkan dia syaratkan al-hal wal au al-istiqbal. Jadi bila tak cukup syarat, dia tak boleh buang. Ja'al ladzi ana ghulamuhu. Ja'al ladzi ana madrubuhu. Ja'al ladzi ana daribuhu amsa. Tak boleh buang dhamir yang merupakan aid yang kembali kepada al-mausul. Adapun ja'al ladzi ana daribul an aw ghadan, boleh buang dhamir itu yang menjadi aid. Nampak? Jadi kembali kepada matan, kadzaka hadfu ma biwasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada. Wa asyara biqaulihi ka anta qadin, dan telah mengisyaratlah oleh al-musannifu dalam matan dia ka anta qadin itu ialah ila qaulihi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala, faqdi ma anta qadin, surah Taha ayat 72. At-taqdiru, takdirnya ma anta qadihi, apa yang anta qadhi, kamu orang yang menjadi penghukumnya. Jadi hi itu tak harus buang. Fa hudhifatil ha, maka dihadzafkan ha. Wa ka'anna al-musannifu, kita tak scroll noh. Wa ka'anna al-musannifu, dan wa ka'anna al-musannifa, dan seolah-olahnya al-musannif itu istaghna bil mithal, memadai dengan contoh tu, an yuqayyidal wasf bi kauni isma fa'il bi ma'na al-hal aw al-istiqbal. Dia memada dengan ka anta qadin ba'da amrin min qada,
Dia memadai dengan satu contoh itu daripada dia mengkaitkan an yuqayyidal wasfa. Daripada bahawa dia mengkaitkan al-wasfa bikaunihi, dengan keadaannya itu isma fa'ilin. Agak-agak sebab apa Ifan? Memadai dah. Sedangkan yang menjadi syarat isim fa'il. Dia tak sebut pun tak boleh kalau isim maf'ul, sebab yang contoh yang diberikan itu memadai. Sebab apa? Qadin itu memang isim fa'il dah. Maknanya selebihnya hampa kena mengaji lagi lah kalau nak tahu syarat-syaratnya. Contohnya kita baca kitab ni, rupanya begitu. Ka'anta qadin itu sudah mewakili syarat, iaitulah qadin kan isim fa'il. Selain daripada dia tak boleh masuk lah, tak boleh hadah lah dhamir. Faham gitu? Faham tak? Tak boleh. Sebab tu syarih mengatakan gitu. Ka'annal musannifa istaghna bil mithali an yuqayyidal wasfa bikaunihi isma fa'il. Bikaunihi isma fa'ilin bima'na al-hal aw al-istiqbal. Soalannya gitu. Ya, memang termasuk. Tapi bila dibawa contoh yang satu-satunya itu isim fa'il, memberi erti ya isim fa'il saja, yang membolehkan dhamir ataupun aidnya, aid kepada mausul itu dibuang, dihadzafkan. Faham? Jangan lebih-lebih, banyak tu aja. Wa in kana majruran biharfin. Baik, habis dah cerita majrur bil idafah. Dan jika adalah ianya dijarkan dengan huruf, aid ataupun dhamir itu dijarkan majruran biharfin, fala yuhdhafu illa in dakhala 'ala al-mawsul harfun mithluhu. Yang ini ada sedikit kompleks dan complicated. Sedikit saja, tak banyak. Tak seteruk kemarin. Kemarin teruk. Dan jika adalah ianya dimajrurkan dengan huruf, fala yuhdhaf. Maknanya la yuhdhaful 'aidil majrur, la yuhdhaful 'aidul majrur. Tidak dihadafkan aid yang majrur illa, kecuali in dakhala 'ala al-mawsul harfun mithluhu. Apabila telah masuk ke atas isim mausul itu, ialah huruf sepertinya masuk pada isim mausul itu, huruf jar itu seperti yang huruf yang diguna pada menjarkan aid ataupun dhamir. Maka kalau ikut statement ini, yang kita gunakan ialah huruf jar. Yang diambil kira huruf jar pada aid tu dulu, barulah isim mausul tu turut. Dia duduk ke belakang. Lafzan wa ma'nan wattafaqal 'amilu fihi maddatan. Inilah yang tiga syarat yang anda sebutkan tadi, yang tertera dalam syatrul tsani daripada bait 105, kamurrabil ladzi marartu fahuwa bar. Baik. Nahwu seumpama marartu billadzi marartu bihi au anta marrum bih. Apa makna contoh ini? Telah lalulah oleh aku dengan orang yang marartu bihi. Telah lalulah oleh aku billadzi mararta bihi. Yang kedua tu kena lain sikitlah. Takkan tu kedua-dua kan. Telah lalulah oleh aku dengan orang yang mararta bihi. Engkau telah lalu dengannya. Mana aku lalu ni duk jalan serentak ilsaq berdempet dengan seorang ni, dengan orang yang hang pun lalu dengan dia. Mararta bihi ya. Cukup dah syarat tiga ni? Cukup. Cukup. Mana? Isim fa'il hanyalah untuk majrur bil idafah. Tutuplah tu, switch off kan? Switch off. Jangan campur. Ini idafah al-majrur bil harfi. Dia kena ada tiga syarat. Ittifaq lafzan, ittifaq ma'nan, ittifaq al-amil. Mana dia lafzan dia? Bihi majrur, hi majrur dengan ba. Sama tak dengan amil, dengan huruf mausul, sifat isim mausul? Sama pada alladhi, iaitu ba juga. Lepas tu dia kata kadzal ladzi jurra bimal mausul jar. Itu maksud dia tu. Dari sudut makna
Sama tak? Sama. Kedua-duanya ba lil ilsaq. Dia tak berlawan. Dari sudut amil, sama tak? Ittifaq al-amil pada kedua-duanya maddatan disebut oleh syarah tadi. Tengok atas sikit. Wattafaqal amilu fihima maddatan. Pasal apa dia sebut maddatan? Maddah ni ialah maddah ni kalimah yang sama, asal usul yang sama. Tak boleh kalimah yang lain-lain. Kalau marra, kalih kok mana pun maddah dia marra yang murru lah. Murur. Jadi benda yang sama. Itu masuk maddah, maddatan. Faham tak? Fayajudu, maka untuk contoh yang lengkap syarat ini, maka haruslah hadful ha, oleh menghadafkan ha yang merupakan aid dhamir ya'udu ila al-mausul, fataqulu ay yajuz an taqul, harus kamu katakan marartu billadhi mararta. Aku telah lalu dengan orang yang hang pun telah lalu. Bihi tidak dah. Harus buang. Qala Allah Ta'ala, kesimpulan dia, poin paling utama kita belajar nahwu bahasa Arab ialah merujuk kepada ayat Quran. Subhanallah. Kita belajar nahwu, kita belajar balaghah, kan, dan ulum-ulum dalam balaghah, ma'ani badi' bayan, menyebabkan kita bila kita faham, kita baca Quran, kita sebut subhanallah tanpa disedari. Kita sedar waktu itu, rupanya betul ya Quran yang sebenar banyak ianya ialah mukjizat. Kita tahu dah dia mukjizat, tapi pada dasarnya saja, pembuktian tidak ada. Tapi bila kita belajar nahwu, saraf, kita belajar balaghah, kita betul-betul tengok subhanallah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yashrabu mimma tashrabun, surah Al-Mu'minun, ai takdirnya wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Nampak? Cuba kita i'rab ayat ini. Kita tahlilkan dia berdasarkan cukup atau tidak syaratnya untuk membolehkan aid dia dimahdzufkan. Cuba tengok. Yashrabu sama ada dengan tashrabun. Itu ittifaq al-amil dia panggil. Ittifaq al-amil. Ittifaq amil dia. Maddatan dari sudut bahan, huruf fizikal yang digunakan, bukan kalimah lain-lain. Itu syarat yang ketiga. Patah balik ke belakang. Makna sama tak? Huruf jar yang digunakan, mimma tu asal dia minma. Minma huruf jar. Maksudnya min, kita kena lihat i'rab yang tepat lah, tapi yang ana faham, mimma tashrabun min lil bayan. Maksudnya huruf jar itu min lil bayan. Makna tu sama. Mimma tashrabuna minhu. Itu takdir dia. Lafaz sama tak? Lafaz pun sama. Oleh kerana itu, dhamir ataupun aid nak kembali kepada isim mausul ialah boleh mahdzuf, dihadzafkan. Wa yashrabu mimma tashrabuna, maka takdirnya wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Subhanallah. Ada benda yang dibuang. Laulal hadfu wat taqdir la fahimal himar. Lalu kita ulang benda tu. Nak menunjukkan hebatnya bahasa Arab ni nah. Lafaz apa? Lafaz huruf yang digunakan itu minma, bila disambung jadi mimma. Yang dibuang mana? Minhu. Tahu mana kata dibuang benda yang sama? Dalam idzat ni, dalam minda. Macam kita sebut kemarin ni. Benda-benda ini ada kalanya di otak ni. Tetapi qiyasan kena ikut kaedah lah, bukan ikut kepala otak ni, ikut sedar hati tak. Itu berlandaskan qiyas. Ada kaedah-kaedah nahwu dia. Wa taqulu, dan kamu sebut marartu billadhi anta marrun. Samalah kalau kita nak tahlil, nak cerakinkan. Marartu, marrara, maddah dia sama dengan marrun. Bi sama dengan yang dibuang nanti. Ai marartu billadhi anta marrun bih. Jadi ittifaq lafzan, ittifaq ma'nan, ittifaq al-amil fihima maddatan.
Habis. Wa minhu, dan sebahagian darinya, contoh di kalangan syair, dari syair, pembuktian dalam syair. Wa qad kunta tukhfi hubba samra'a hiqbatan fabuh lana minha billadhi anta ba'ihun. Baik, yang ke-35 untuk siapa ni? Syairnya Antarah bin Shidad Al-Absi. Al-Absi ya. Antarah. Sesungguhnya adalah engkau, waqad kunta, kamu, tukhfi, hang ni duk sembunyi cinta hang kepada Samra' hiqbatan, dalam satu jangka masa yang panjang juga. Hiqbah, hang duk sembunyi berapa hang cinta kat dia kan. Fabuh bermakna a'linhu, cerita. Buh, nampak tak kalimah buh itu amil. Lana bermakna al-ana, hamzah dibuang kerana darurah syi'riyah. Fabuh al-an, maksudnya fabuh lana, kan, zahirkannya sekarang, minha billadhi anta ba'ihun, takdirnya ay billadhi anta ba'ihum bih. Nampak? Anta ba'ihum bih, maknanya aid ataupun dhamir alladhi ya'udu 'ala al-mawsul yajudu hadfu, harus kita hadafkan. Ceritalah, jangan duk sembunyi dah. Faham? Tok Guru Wana kalau tanya faham? Faham sudah. Dia pun pindahlah ke isu-isu yang lain. Faham sudah, tunggu buat apa kan? Masalahnya kalau tak faham. Pak Tih kan. Tok Guru Wana nama Pak Tih Husin. Itu dia ada takdirkan. Ai anta ba'ihum bih. Nampak? Fa in ikhtalafa al-harfanu harfana, fa in ikhtalafa al-harfani zaidani, no, harfani do sin tasniah tu. Dan seandainya berkhilaf, bersalahan dua huruf, lam yajuz ay lam yajuzil hadfu, tidak haruslah oleh hadaf. Nahu marartu billadhi, nampak? Yang duk dekat isim mausul tu ba, huruf jar. Marartu billadhi ghadibta alaih, kamu telah lalu dengan orang yang ghadibta, aku telah lalu dengan orang yang ghadibta alaih, orang yang awak telah memarahinya. Jadi ki tu huruf jarnya ialah ala, bila disambung jadi alaihi. Nah, jar majrur. Pada isim mausul ialah bi. Tak boleh sebab ikhtilaf al-harfan. Ikhtilaf al-harfan. Ikhtilaf al-harfan. Lagilah. Fala yajuzu hadfu alaihi. Tak boleh buang alaihi itu. Kita nak sebut marartu billadhi ghadibta, tak boleh. Wa kadzalika marartu billadhi mararta bihi ala zaidin. Dan demikianlah, artinya wa kadzalika la yajuzu hadful aid. Pada contoh marartu billadhi mararta bihi ala zaidin. Sebab apa? Fala yajuz hadfu, maka tidak haruslah oleh menghadafkan bihi minhu. Ni bihi pada mararta bihi ala zaidin tu. Liikhtilafi makna al-harfain. Di sudut makna pula. Tu kita kata kena lengkap, komplit. 3 syarat tadi. Ittifaq lafzan, ittifaq ma'nan, ittifaq al-amil maddatan, fihima maddatan. Liikhtilafi ma'na al-harfain li'anna al-ba' ad-dakhilah 'ala al-mawsul lil-ilsaq. Pada isim mausul tu lil-ilsaq. Marartu billadhi, telah lalu oleh aku dengan orang yang, ilsaq ni mana? Kita lalu berdempet dengan orang tu. Yang mana orang itu alladhi billadhi mararta bihi, telah lalulah oleh kamu bihi, dengannya tu, dengan ba tu ba sababiyah, bukan ba lil ilsaq. Bukan abang kata dengannya itu ilsaq, tak. Dengan sebab engkau lalu tu dengan Zaid, aku berlalu dengan dia. Nampak? Dia ikhtilaf maknan, tapi huruf sama. Ittifaq lafzan, tapi ikhtilaf maknan. Mana tidak melengkapi syarat, tak boleh buang bihi. Nampak? Wad-dakhilatu 'ala ad-dhamir lis-sababiyyah. Dan yang masuk ke
dhamir itu ba' lis-sababiyah. Wa in ikhtalafa al-'amilan, dan seandainya ikhtilaf dua amil, lam yajuz ay lam yajuzil hadfu aidan, tak harus kita hadafkan juga. Nahwu marartu billadhi farahtu bih, nampak amil lain-lain fi'il dia tu. Hak nu marra yani farihah, telah lalulah oleh aku dengan orang yang farihtu bihi, aku suka dengannya. Fala yajuzu hasfu bihi, maka tidak haruslah oleh menghadafkan aid bihi itu. Jadinya terjawablah kadzaka hasfu ma biwasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada. Kadzal ladzi jurra bimal mawsul jar kamurra bil ladzi marartu fahuwa bar. Fahuwa bar tu boleh. Dia terjemah tak kan? Fahuwa bar ni maknanya dia nak melengkapkanlah baik tu. Tapi maksudnya mur, dia kata lalulah dengan orang yang marartu ai marartu bihi. Yang telah aku lalui dengannya itu. Pasal apa? Fahuwa dia tu seorang yang bar. Bar tu sifat musyabbah. Sifat musyabbah ni tadullu ala thubut, maknanya dia banyak buat kebajikan lalu lah dengan dia, kawan dengan dia, seolah-olah gitulah. Nak melengkapkan baik tu. Selesai. Wa hadha kulluhu. Ni kita nak dekat, nak tamat dah ni jaga. Dan ini semuanya huwal musyaru ilaihi biqaulihi, itulah yang diisyaratkan kepadanya biqaulihi dengan katanya kadzalladzi jurra bil mausula bimal mausula jar ay kadzalika yuhdhafu ad-dhamir alladhi jurra bimithli ma jurra al-mausul bi. Ana tak payah ulang lah kot ni, apa tak payah sebut baliklah, sebab yang duk syarah tadi itulah maksud dia. Nahwu marartu billadhi mararta fahuwa bar. Ay billadhi mararta bihi fastaghna, maka terkayalah, memadailah, mencukupilah bil mithal, dengan satu contoh, an zikri baqiyatis syurut, daripada menyebut baqi syarat-syarat yang lain, allati sabaqa zikruha, yang telah terdahulu oleh sebutnya. Tak payahlah dia kata duk ulang, dalam tu semua dah. Sebab itu sangat penting sebelum kita baca syarah, kita faham mafhum mubasyarah dulu dalam bait, sebab dia seolahnya benda yang terasing. Kita letak siap-siap dia punya ibarat, marji' dan sebagainya. Bila baca pula syarah, barulah betul-betul tahqiq. Tapi kena baca lagi, ulang lagi. Itu sendirian kita lah. Baik, tamat. Bukan tamat ni talaqi ni, tamat tajuk mausulat tu. Betul. Assalamualaikum. Salam, ya ada tanya kah? Tadi doktor baca marartu dekat itu marartu billadzi mararta fahuwa bar. Tak. Yang sebelum nak habis ni, marartu dekat sini marartu billadzi mararta fahuwa bar. Tak dalam apa PDF Ustaz ni yang sebelum tutup Ustaz nak baca balik. Tu tentang marartu billadzi farahta bihi tu dalam ni. Ya. Marartu billadzi farahtu. Tak apa, yang tu benda kecil je. Ada aku dah nak catat. Dalam PDF marartu billadzi farahta bihi. Nak baca lagu lain lah. Kod dalam kitab tak sama tu yang nak takut ada perbezaan. Betul-betul dalam kitab pun betul. Marartu billadzi betul-betul dalam kitab. Tak sure dah. Dalam PDF marartu billadzi farihta bihi. Ya. Dalam PDF, dalam hak kita ana ni dia terbalik. Kok mana pun tak apa. Tak apa. Dia tulis mararta billadzi farihtu bihi. Tapi tak apalah, yang tu benda kecil lah, tapi tak apalah untuk confirmation. Dia tak boleh sama lah dua tu, tidak. Pelik lah ayat tu, marartu billadzi farihtu bihi. Dia salah satu kena ana, satu lagi anta. Barulah ada unsur elemen bercakap tu. Okey, terima kasih tuan-tuan. Itu satu confirmation lah. Baik. Kok saya silap baik. Baik, sekarang kita masuk tajuk yang seterusnya, masih lagi dalam tajuk besar daripada ni. Ma'rifah tu. Ma'rifah nakirah habis dah. Wa ghairuhum ma'rifatun kahum wadhi wa hinna wabni wal ghulami walladhi. Wal ghulam tu. Wal ghulam dalam matan tu. Itu alif lam. Sekarang baru sampai dia punya point dia. Al-mu'arrafu bi adati ta'rif. Hadha babun fi bayanil mu'arrafi bi adati ta'rif
Al-mu'arraf bi'adati ta'rif artinya yang dimakrifahkan dengan adat ta'rif, iaitulah al-alif wal lam. Adat ta'rif ni ma'ruf dia al-alif wal lam. Bait yang ke-106. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arrafta qul fihin namat. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arrafta qul fihin namat. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arrafta qul fihin nam fanamatun arrafta qul fihin namat. Bermula alif lam itu ialah harfu ta'rifin, kata musannif. Bermula alif lam itu ialah huruf ma'rifah. Harfun tadullu ala al-ma'rifati, huruf yang menunjuk kepada ma'rifah. Ada kata alif dan lam. Ataupun li takhir, ada mengatakan awil lamu faqat, lam itu sahaja, alif tidak. Khilaf ni biasanya bainal basriyin wal kufiyin, tahu dah. Fanamatun, maka kalimah namat ni kalau kita tengok banyaklah makna. Kalau dalam syarah dikatakan namat tu bermakna al-bustu. Bustu tu hamparan. Ada an-namat bermakna sekumpulan manusia. Ini hanyalah contoh. Maka kalimah namatun arrafta, kamu membuatnya menjadi ma'rifah, qul fihi an-namat. Fanamatun arrafta qul fihi an-namat. Itu jelah maksud dan cerita. Qala asy-syarihu, berkatalah asy-syarih. Ikhtalafa an-nahwiyyun, telah berikhtilaflah oleh ulama-ulama nahwu fi harfi at-ta'rifi, pada huruf ma'rifah, fi ar-rajuli wa nahwihi, pada ar-rajul. Ini contoh dan seumpamanya. Faqala al-Khalil, maka telah berkatalah al-Khalil, ay Khalil bin Ahmad al-Farahidi, yang juga merupakan ulama-ulama awal nahwu dan juga pengasas ilmu al-arud wal qafiyah. Kata al-Khalil, al-mu'arrifu huwa al, yang mentarifkan, artinya menjadikan kalimah, sesuatu kalimah ma'rifah. So dalam konteks ini ialah kalimah ar-rajul itu yang memakrifahkan kalimah ar-rajul huwa alif wal lam. Bila sebut al, artinya alif dan lam. Itu pendapat Khalil. Wa qala Sibawayhu, dan berkatalah oleh Sibawai, huwa lam wahdaha. Itu yang dimasukkan al-harfu ta'rifin awil lamu faqat. Rupanya antara Khalil dan Sibawai. Kata Sibawai, lam satu-satunya. Alif tidak. Fal hamzatu 'indal Khalili hamzatu qat'in. Maka hamzah di sisi Khalil ialah hamzah qata'. Hamzah qata' ni bahasa analogi dia hamzah yang tak boleh dirempuh. Hamzah wasal boleh dirempuh, tak bunyi dia pun tak apa. Hamzah qata' mesti dibunyikan. Wa 'inda Sibawai. Sibawai ni kita tahu dah dia kalimah apa. Nak mabni boleh, nak mu'rab boleh, nak jadikan ada setengah menjadikannya sebagai semula yang sarif atau falisibah dia. Wa 'inda Sibawaihu, dan di sisi Sibawai hamzatu waslin. Sibawai kata ini dia khilaf dengan Khalil. Khalil kata hamzah qata'. Adapun Sibawai kata hamzatu waslin, hamzah wasal. Kita scroll dulu. Ujtulibat linnutqi bisakin, dibawa datang, itu maksud ujtulibat, didatangkan untuk kita nak tuturkan bisakin dengan sukun. Kalau tidak nak tuturkan tak boleh. Wal alif wal lam wal mu'arrifah, dan alif dan lam yang mu'arrifah. Nampak dia guna kalimah yang sangat-sangat tepat. Kita ma'rifah dia al-mu'arrifah, yang mentarifkan dengan isim
isim fa'il yang menjadikan sesuatu kalimah itu ma'rifah. Sangat-sangat tepatlah. Dan alif lam yang ma'rifah ada 3 tujuan dia. Takunu, yang pertama lil ahdi. Lil ahdi ni apa makna lil ahdi? Lil ahdi dzikri, untuk yang telah berlalu sebut. Lil ahdi dzikri, untuk yang telah berlalu sebut. Sebut yang pertama tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam, lil ahdi dzikri, kalimah yang sama. Satu tidak ada alif lam yang awal, yang kedua tu ada alif lam, maknanya ketika itu maknanya lil ahdi dzikri. Apa makna ahdi dzikri? Yang telah maklum sebutnya. Ini belum. Contohnya, kaqaulika, seperti kata kamu, laqitu rajulan, telah bertemulah oleh aku akan seorang lelaki, fa akramtur rajula, maka aku muliakan, telah memuliakan oleh aku ar-rajula. Jadi alif lam yang kedua pada ar-rajul ialah lil ahdi dzikri. Alif lam ma'rifah, kalau nak sedap, nak complete, kita kata alif lam basic. Kalau nak basic kita kata alif lam lil ma'rifah. Nak complete, alif lam ma'rifah lil ahdi dzikri. Itu complete. Nampak tak? Rajulan pertama tak ada alif lam. Kalau nak alif lam ma'rifah, inilah dia. Wa qawlihi, ay ka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasulah fa'asa fir'aunur rasulah. Nampak? Samalah kaedah dia. Seperti barang telah kami mengutuskan oleh kami kepada Fir'aun akan seorang utusan, seorang rasul, fa'asa fir'aunur rasulah, lalu engganlah oleh Fir'aun akan utusan, akan seorang rasul itu. So alif lam itu lil ahdi dzikri, karena kalimah yang pertama tidak ada alif lam. Alif lam ma'rifah lil ahdi dzikri dia panggil. Faham tak? Kena ada awalan yang tak ada alif lam, yang kedua didatangkan, itulah dia lil ahdi dzikri. Dalam cetakan yang kita ana baca ni, Darut Talaiq, dia ada letak nombor. Pertama lil ahdi dzikri. Dalam PDF tak ada. Tak apa. Yang penting kita faham lah. Kalau tak ada, kita letaklah nombor. Kemudian yang kedua, dalam kitab ana dia ada nombor ni. Dalam PDF yang kita share ni tak ada. Letakkan saja nombor, tak ada masalah. Wal istighraqil jinsi, alif lam dia panggil alif lam ma'rifah listighraqil jinsi. Apa makna istighraqil jins? Merangkumi semua jenis itu. Tak kira siapa, bila ada dalam istighraqil jins. Sebab itu bila kita baca Quran, kita memahami elemen-elemen ini, insya-Allah fahaman Quran kita lebih mendalam. Nahwu, seumpama firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya, kalau tengok setengah tafsir dia kata apa? Sekalian manusia. Itu sekalian itulah maknanya istighraq al-jins, termasuk semua jenis manusia. Laki, perempuan, darai, khunta, kan? Melayu, Cina, Islam, mukmin, kafir, termasuk semua. Istighraqul jinsi, termasuk merangkumi seluruh jenis manusia. Pada dasarnya lafi khusrin, sangat-sangat berada dalam kerugian. Tapi adalah pengecualian dia lepas itu kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, semua tu. Surah Al-Asr ayat yang kedua. Wa alamatuha, dan tandanya ialah tanda pada apa nama? Alif lam ma'rifah listighraqil jins itu ialah an yasluha, bahawa bolehlah mawdi'aha menempati akan tempatnya itu kul. Ini takdirlah, kalaulah ini bukan ayat Quran, inna kullal insan, boleh menempati tempat dia. Nampak tak? Kullu tu tak ada, tapi boleh menempati. Itu istighraq al-jins. Semua, makna semua. Dan yang ketiga, alif lam ma'rifah lil apa? Wali ta'rifil haqiqati, untuk memakrifahkan hakikat. Nata apa ni memakrifahkan hakikat? Nahu ar-rajulu khairun minal mar'ah. Ini dalam gaduh kita. Jangan marahlah orang perempuan.
bermula seorang lelaki itu khairun minal mar'ah, lebih baik daripada perempuan, daripada seorang perempuan. Seorang lelaki lebih baik daripada seorang perempuan. Kalau lelaki yang beriman. Yang ni hakikat tak boleh ditolak dan dibuang. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa' tu sebab itulah. Nah. Artinya hadhil haqiqah, sebab apa? Li ta'rifil haqiqah. Sebab bila kita kata macam tu, orang lelaki lebih baik daripada perempuan, siapa yang tak terima hakikat? Orang perempuan Mana boleh? Kami lah ni yang duk jaga mak ayah ni orang perempuan. Orang lelaki pergi mana? Kan? Tahu ya. Ya, itu dipanggil untuk li ta'rifil haqiqah. Hakikatnya kok mana pun orang lelaki lebih baik. Hadhil haqiqatu khairun min hadhil haqiqah. Hakikat ini lebih baik daripada hakikat ini. Terimalah terima. Itu banyak itulah nak abang. Baik. Wan namatu, an-namat ialah fanamatun dalam bait tu. Darbun minal busti. Darbun minal busuti. Sebahagian daripada al-bust. Bas tu macam hamparan lah. Wal jam'u anmatun. Jama'nya ialah anmat. Mislu sababin wa asbab. Wan namatu aidan al-jama'atu minan nas. Dan an-namat juga ialah bermaksud sekumpulan manusia alladzina amruhum wahid, yang mana urusan mereka itu satu sahaja. Jadi tentang makna ni terpulanglah kalau kita tengok dalam Mu'jam al-Ma'ani, berpuluh-puluh makna kadang satu-satu kalimah. Not the issue lah, tapi yang dimaksudkan oleh Ibnu Aqil itu. Contoh untuk makrifah jelah, contoh saja macam ar-rajul. Nimtun juga, kalau an-nimtu bermakna bentuk. An-nimtu ala hadha an-nimt. Itu terpulanglah makna tu yang kedua lah, maksud yang kedua, bukan priority. Kalimah tu yang priority dia. Kadza qalahu al-Jauhari, demikianlah seperti yang disebut oleh al-Jauhari, al-Imam ataupun seorang ulama bernama al-Jauhari. Kemudian bait yang ke-107. Waqad tuzadu laziman kallati wal ana walladzina thumma allati. Allati yang pertama dalam syatrul awal ialah nama berhala Allata wal Uzza. Sama ada dekat dengan summallati isim mausul noh. Hampir sama. Walittirari kabanatil awbari. Walittirarin kabanatil awbari kadza wa tibtan nafsa ya qasus sari. Ana ulang sekali lagi. Waqad tuzadu laziman kallati wal ana walladzina summa allati walittirarin kabanatil awbari kadza wa tibtan nafsa ya qasus sari. Apa makna al-bait? Dan sesungguhnya tuzadu ditambah. Dalam arti kata yang lain, alif lam itu bukan alif lam ma'rifah, tapi alif lam yang alif lam zaidah. Itu masuk tuzad laziman, artinya alif lam zaidah. Dia ada dua, satu alif lam zaidah lazimah, satu lagi ghair lazim. Hak lazimah ni hak bait yang ke-107. Sebab tu dia kata waqad tuzadu laziman. Hak lebihnya tu contohlah kallati wal ana walladzina thumma allati. Sebab nanti dalam bait 108 walittirarin. Walittirar artinya itu yang lawan bagi lazimah. Lawan bagi lazimah ialah alif lam ittirar. Ittirar ni ialah merujuk kepada daruratus sya'riyah, darurah sya'riyah. Ini pun banyak khilaf di kalangan ulama. Adakah ini alif lam ma'rifah ataupun adakah ini alif lam للضرورة الشعرية. Baik. Sesungguhnya ditambah al-alif wal lam laziman, artinya alif lam tuzadu itu maknanya alif lam zaidah, laziman artinya alif lam zaidah al-lazimah. Sebab nanti akan ada yang lawan daripada dia, itu ghair lazimah. Contohnya alif lam pada allati
alif lam pada al-ana, alif lam pada alladzina, dia juga allatina. Alladzina, allatina ialah mewakili isim mausul. Alif lam tu li ziyadah, li zaidah ke alif lam ma'rifah? Nanti dibincangkan. Khilaf juga antara para alim ulama. Adapun alif lam littirar, kerana darurah asy'ariyah, kabanatil aubar. Mana al-aubar tu? Banatil aubar ni nama satu benda. Banatil aubar nama satu benda, iaitulah al-aubar. Banatil aubar ni dia gelaran lah kepada, dia panggil dalam kalimah yang ni dia panggil fungus ataupun al-kam'ah. Kam'ah ni macam apa? Kulat padang pasir. Jadi orang kenal dia tapi bubuh juga alif lam. Dah kenal dah kan? Ada isu di situ. Kaza, seperti itulah. Tibtan nafs itu ialah mewakili satu bait syair. Tibtan nafs, banatil aubar satu bait syair. Tibtan nafs ya qaisus sari itu mewakili satu bait. Maknanya dalam bait 108 syatar sani dia, syatar awal dia mewakili satu bait, walittirarin kabanatil aubar satu bait syair. Kada, demikian طيبة النفس يا قيس السر mewakili asingkan qad tuzadu laziman kalati wal ana wal ladina thumma lati wallahu a'lamu bis shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan baca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nak tanya, nak sembang?